Kematian seorang ibu merupakan sebuah kejadian yang amat tragik, yang amat menakutkan. Tapi benda ni akan dilalui oleh kita semua. Hanya masa yang menentukan bila benda ni akan berlaku. Kalau boleh, tak nak pun benda ni jadi. Tapi kalau mayat ibu pulang ke rumah, macam mana pula? Jap. Sebelum tu, blur pula muka aku. Sebelum tu, muka korang ada banyak jerawat. Pori-pori ni besar gedebak. Muka korang gelap. Produk ni ada bekalkan macam-macam nutrisi yang baik untuk muka korang. Ada vitamin C, vitamin E, ada watermelon, geng. Nak tahu tak function dia apa? Kalau nak tahu, pergi dekat description, klik link WhatsApp. Terus tanya brother ni, macam mana nak rawat muka saya ni? Saya nak gaya handsome-handsome. Pergi, geng, dekat WhatsApp bawah. Pergi. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat malam tempuaka sekalian. Apa khabar? Baik tak baik guys? Aku sukalah mic ni. Aku rasa macam kalau aku pakai mic ni, dia tutup double chin aku. Aku rasa macam secure, rasa selamat geng. Tapi guys, pada mana yang baru join channel ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Tambahan lagi, saya ada social media. Bawa-bawa lah follow geng. Saya buat konten seram juga dekat TikTok, kadang-kadang dekat IG. Nak cakap terima kasih juga pada mereka yang bagi super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak rakan-rakan. Cerita malam ni agak berlainan sikit dan agak menyeramkan. Nak tahu tak kenapa? Sebab selalunya cerita seram macam ni berlaku di kampung-kampung geng. Tapi cerita seram yang aku nak ceritakan pada malam ni berlaku di kawasan bandar. Cerita ni diceritakan sendiri oleh mangsa kejadian. Mangsa kejadian ni nama dia Akak Ilah. Benda ni berlaku 5 tahun lepas, tapi masih segar lagi dalam ingatan dia. Sebab 5 tahun lepas tu merupakan tahun di mana mak dia meninggal dunia. Mak dia ni nama Makcik Jamilah geng. Nak dijadikan permulaan cerita lah kan. Makcik Jamilah punya suami, ayah Kak Ilah lah, dah meninggal dunia lama. Mak Kak Ilah ni duduk dekat kampung. Dia decide dia nak jaga mak dia. So dia ambil mak dia, dia bawa duduk dengan dia dekat bandar geng. Kalau tak nanti mak dia duduk sorang-sorang dekat kampung, berkawan dengan belalang, dengan kekatu. Seram juga kalau macam tu, betul tak? Jadi Akak Ilah ni decide, mak ikut orang lah balik dekat rumah orang. At least orang boleh jaga makan minum mak. Mak dia pun setuju. Diorang pun baliklah ke bandar, duduk betul-betul dekat tengah KL tu geng. Kak Ilah ni ada seorang suami, 3 orang anak perempuan. Rumah Kak Ilah ni pula rumah 2 tingkat. 2 macam mana? 2 tingkat, di mana tingkat bawah tu ruang tamu, dapur dan ada sebuah bilik. Sebuah bilik ni berada betul-betul di tepi tangga dan merupakan bilik Makcik Jamilah tadi. Manakala dekat tingkat atas pula merupakan bilik anak perempuan dia dan juga bilik suami isteri geng. 5 tahun lepas, waktu malam, time ni semua tengah seronok duduk berhimpun depan TV, kecuali Makcik Jamilah. Makcik Jamilah time ni dia lepak dalam bilik. Tak tahu dia buat apa dalam bilik sorang-sorang geng. Dah lah duduk dalam bilik, dia kunci pula pintu guys. Lepas tu tengah elok-elok syok tengok TV anak beranak 5 beranak tu, tiba-tiba boom. Boom tu bukan bunyi bom. Boom tu bunyi seakan macam ada benda jatuh. Dan benda tersebut kedengaran daripada dalam bilik Makcik Jamilah tadi. Diorang 5 beranak ni pun teruslah bergasak pergi ke bilik Makcik Jamilah. Suami dia pun try buka pintu, tak boleh berkunci. Dah kena pecah pintu. Dia sepak terajam pintu sampai terberai 2 geng. Dapat buka pintu, nampak dekat dalam Makcik Jamilah dah terbaring. Memang terbaring terus atas lantai, pejam mata geng. Time ni diorang semua panik. Tapi sebagai seorang suami ni, dia rasa macam aku ketua, aku kena fikir sesuatu. Dia terus angkat Makcik Jamilah ni, bawa masuk dalam kereta, terus pergi hospital geng. Sampai di hospital, terus masuk dalam ICU ke apa entah. Beberapa minit lepas tu, doktor keluar. Doktor cakap, Assalamualaikum, mana Waris? Saya Waris. Kenapa doktor? Saya ada berita buruk nak bagi tahu. Saya minta maaf, kami tak dapat selamatkan mak puan. Berdasarkan kami punya cek, berkemungkinan dia meninggal sewaktu dalam perjalanan ke hospital. Bila dengar mak dia tak dapat diselamatkan, time tu
Kak Ilah cakap pemikiran dia macam blank, tak tahu nak fikir apa geng. Rasa sedih, rasa sayu, nak nangis tak boleh, macam lebih kepada rasa terkejut. Suami dia time ni fikir, tak apalah, biarlah isteri dia nak sedih ke apa, tak apa, biar aku settlekan. Dia terus call karya, dia terus call geng-geng masjid, dia terus call anak beranak semua suruh balik tengok mak dah meninggal ni. Boom boom tak, sebelum Zohor settle semua urusan geng. Memang mudah, pantas, cepat. Cepat ibarat macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi di sebalik kemudahan yang berlaku tu, ada satu benda yang jadi, satu benda yang tersembunyi dan misteri. Dan benda ni adik-beradik semua tak tahu, keluarga Kak Ilah je yang alami. Nak tahu apa? Nak tahu kena tunggu lampu merah geng. Kejap bagi aku tukar lampu merah. Cerita seram pada malam ni bertajuk Mayat Mak Hidup Semula. Malam pertama tahlil. Malam tu dekat rumah Kak Ilah memang ramai gila geng. Ada adik-beradik, anak beranak, cucu cicit semua dah balik dah. Ada tambahan lagi dengan karya masjid. Memang meriah betul pada malam tu. Langsung tak ada kejadian seram yang berlaku geng. Rumah tu juga malam tu ramai gila yang tumpang tidur. Memang tak sunyi lah orang cakap. Malam kedua mulai sunyi guys. Time tu saudara mara semua dah ramai yang balik. Kak Ilah pun dia mula buat tahlil dekat masjid, di mana dia arahkanlah karya masjid untuk buat, dia bayar je untuk sediakan makanan. Malam tu lepas balik daripada tahlil, ada satu benda seram yang jadi. Cerita dia macam ni. Pukul 10 malam, diorang baru settle dekat masjid. 5 beranak ni diorang kena pergi masjid lah untuk buat tahlil apa semua, settlekan makanan. Diorang pun pulang ke rumah dalam keadaan penat, lemau tu. Diorang pun decide nak lepak depan TV ramai-ramai 5 beranak. Tengah lepak depan TV, tiba-tiba maknya cakap, Kak Ilah cakap lah dekat anak dia yang paling sulung, nama dia Amirah. Kak Ilah cakap, Mira, jom tolong mak kita kemas bilik arwah nenek. Mira pun dia on je lah. Diorang pun pergilah kemas dekat bilik arwah. Anak beranak lain tengah kusyuk depan TV layan movie. Diorang mulakan dengan keluarkan baju satu persatu daripada almari. Ambil baju letak atas katil, susun atas lantai elok-elok. Mana yang baik tu dia asingkan, yang dah buruk dia asingkan ke tepi. Waktu tengah kusyuk kemas baju tu guys, tiba-tiba ada satu bunyi ketukan di tingkap. Dua beranak tu punya terkejut, terus pandang ke arah tingkap. Tapi disebabkan tingkap mereka ditutupi oleh langsir, tak dapat nampak lah apa yang ada di sebalik tingkap tu. Diorang pandang je tingkap. Lepas tu Mira tanya mak dia, "Mak, bunyi apa tu mak?" Mak Mira cakap, Kak Ilah tu cakap, tak ada apa-apalah Mira, tu binatang ke apa ke, tak apalah, sambung buat kerja cepat-cepat. Diorang pun sambung buat kerja. Memang kusyuk gila, asingkan baju, kemas barang semua. Tiba-tiba Kak Ilah cakap tengah kemas-kemas barang ni, dia terdengar satu bunyi nafas ataupun bisikan. Bisikan yang sayu, tapi dia kenal bisikan tu macam suara siapa. Nak tahu dia dengar macam mana? Dia dengar bisikan yang macam ni. Bunyi tu betul-betul rapat di sebelah telinga Kak Ilah. Kak Ilah time ni terus pandang kiri kanan. Anak dia pun sama, tengok kiri kanan. Kak Ilah pandang anak dia. Kak Ilah tanya, Mira dengar ke apa yang Umi dengar tadi? Mira angguk. Mira dengar. Lepas tu Kak Ilah ni dia cuba nak sedapkan hati. Dia cakap dekat anak dia, tak apa Mira, kita settlekan cepat, lepas tu kita pergi rehat. Lagipun dah malam ni, kita pun dah penat daripada siang kita buat kerja, daripada semalam lagi kita busy. Tak apa, settlekan sikit je lagi, nanti kita gerak ke depan. Diorang pun sambunglah kemas-kemas baju. Beberapa minit lepas tu geng, tiba-tiba boom, ada satu bunyi ketukan yang keras. Ketukan yang keras tu datang daripada arah
cermin tingkap tadi. Memang kuat gila bunyi ketukan tu. Memang terkejut geng member anak beranak, dua beranak tu dalam bilik tu. Lepas tu dia terkejut dengan bunyi boom kuat tu. Terus dua-dua beranak bangun, lari dekat TV geng. Suami Kak Ilah ni nama dia Abang Faiz. Waktu bini dengan anak perempuan dia tadi lari keluar dari bilik, terus ke depan TV, anak beranak yang 3 orang lagi ni pandang lah Umi dengan Kak Sulong ni asal berlari-lari ni. Lepas tu Abang Faiz ni pun tanya, Umi, okey ke kenapa lari malam-malam ni? Semua okey ke tu? Kak Ilah time ni dia rasa macam benda ni tak payah cerita kot. Tak apalah, biar aku je tahu. Dia pandang anak sulung dia, dia cakap dekat suami dia, tak ada apa-apa bang, tadi dalam bilik mak tu ada lipas. Kita orang terkejut tu yang kita orang lari. Time tu Mira dah pelik tau. Asal mak dia ni nak rahsiakan sangat, bagi tahu je lah. Tapi yelah sebagai anak sulung ni dia ada perasaan yang okeylah mak aku memang tak nak cerita kot. Tak apa, biarkan dia. Malam tu dorang dah masuk tidur. Pukul 12.30 malam. Abang Faiz dah terbongkang dekat sebelah, terkangkang krong. Tapi Kak Ilah cakap malam tu dia tak boleh tidur sebab dia terfikir-fikir apa yang jadi tadi. Dia teringat-ingat benda apa yang berlaku. Dia pun decide dia nak minum air lah. Dia nak tenangkan diri, nak minum air. Tapi masalah rumah 2 tingkat ni, air semua dekat bawah geng, dekat dapur. Tapi sebab ialah rumah dorang dah biasa. Kak Ilah pun berdiri, turun daripada katil, buka pintu bilik. Nampak tangga terang benderang. Dia pun mulalah turun tangga nak berjalan ke dapur geng. Berjalan turun tangga. Sampai dekat bawah, dia tengok belah kanan. Belah kanan merupakan bilik arwah mak Kak Ilah yang meninggal. Tapi bilik tu tertutup rapi pintunya. So Kak Ilah pandang bilik tu, dia fikir tak ada apa-apa kot, tak apalah. Dia pun terus pusing ke kiri, pergi ke dapur. Berjalan ke dapur, buka lampu dapur, isi air, minum air. Macam biasa, tak ada benda seram yang jadi. Lepas tu dia tutup lampu, dia nak balik ke bilik geng. Waktu nak balik ke bilik tu, dia dah pusing belakang nak naik tangga. Waktu tu baru nak melangkah kaki ke atas tangga, dia terpandang ke bilik mak. Dan Kak Jamilah tadi terkejut sebab bilik mak, pintu dia terbuka luas. Kak Ilah berdiri je tepi tangga, mata terbuka luas, pandang je ke arah pintu. Dia pelik, tadi tutup rapat, macam mana boleh tiba-tiba buka ni? Dah lah tak ada bunyi apa pun. Dari tempat Kak Ilah berdiri ni, nampak di dalam bilik, dan betul-betul di hadapan Kak Ilah merupakan tingkap yang aku cakap diketuk tadi. Kalau tadi tingkap tu ditutup oleh langsir, tapi sekarang tingkap tu ibarat disingkap. Langsir tu diikat betul-betul dekat tepi tingkap. Macam ada orang yang ikat langsir tingkap tu. Tapi time ni Kak Ilah cakap dia yakin yang dia dah tutup rapat-rapat langsir, dah tutup kemas-kemas pintu. Tapi kenapa tiba-tiba semua terbuka ni? Kak Ilah beranikan diri. Dia berjalan ke arah pintu bilik. Dia berjalan bukan nak buat apa geng. Dia berjalan sebab dia nak tutup pintu bilik tu je. Dia berjalan turun tangga, dia berjalan ke arah pintu bilik mak dia. Waktu dia berdiri depan pintu bilik tu, tiba-tiba ada satu angin lembut meniup ke arah muka. Time ni, mata Kak Ilah terfokus jelas ke arah tingkap bilik tersebut yang terbuka luas. Kak Ilah berhenti depan pintu bilik tu, dan secara tiba-tiba badan dia macam kaku. Tak boleh nak bergerak ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Macam ada sesuatu yang pukau dia. Dan waktu itu ada satu tubuh yang berjalan melintasi tingkap bilik tersebut. Dia berjalan straight je. Dan bila sampai di tengah-tengah tingkap, badan tersebut pusing menghadap Kak Ilah, menatap tepat ke arah mata Kak Ilah. Kak Ilah time tu pandang je orang tu. Dia pandang, dia tatap. Time ni hati Kak Ilah dah tak kuat, dah fikir nak pengsan je. Perempuan yang kat depan Kak Ilah tu bersanggul, pakai baju kebaya lama. Tapi muka dia pucat, bibir dia warna putih, mata dia hitam legam, tak ada langsung mata putih. Yang paling seram,
dekat hidung dia ada kapas yang tersumbat, ibarat jenazah. Time tu Kak Ella perasan yang betul-betul di hadapan dia merupakan arwah mak tengah berdiri menghadap betul-betul depan mata dia, pandang tepat ke arah mata Kak Ella. Kak Ella tadi memang badan dia terkunci, tak boleh nak gerakkan tangan, nak baca Al-Fatihah, semua dia lupa. Dia seakan terkaku, geng. Lepas tu apa yang jadi? Badan tu dia pandang je straight. Tiba-tiba daripada pandang macam ni, dia pusing. Dia mula berjalan melintasi tingkap tersebut. Lepas bayangan tu hilang, terus Kak Ella boleh gerakkan badan, gerakkan kaki, guys. Tapi time tu Kak Ella cakap dia rasa betul-betul lonely, betul-betul tak larat. Terus Kak Ella rebah ke bumi. Pagi tu waktu subuh, laki dia terkejut tengok isteri tak ada kat sebelah. Terus laki dia turun daripada katil, terus laki dia turun tangga berlari cari dia punya wife dekat mana. Cari dekat dapur tak ada, dekat depan TV tak ada. Dia panggil nama isteri dia, Ilah, mana Ilah? Ilah menyorok dekat mana? Janganlah main cikucak dengan abang tak suka main cikucak malam-malam ni. Tapi tak jumpa. Sehinggalah suami dia rasa macam nak tengok apa ada dalam bilik mak dia. So Abang Faiz ni pun berjalan ke arah bilik arwah mak. Time tu bilik arwah mak tertutup rapi. So Abang Faiz pun buka tombol pintu, dia buka lampu dan kelihatan Kak Ella tengah baring elok atas katil yang selalu dibaring oleh arwah mak Kak Ella dulu. Abang Faiz pun pergilah sebelah Kak Ella. Dia kejut Kak Ella. Yang, bangun yang, kenapa tidur dekat sini? Kak Ella bangun dalam keadaan terkejut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus berzikir member, geng. Memang dia seakan macam baru sedar daripada satu mimpi buruk. Abang Faiz tegur lah, yang apa jadi ni yang? Kenapa tidur sini? Kenapa awak lari tak tidur sebelah saya? Saya busuk ke? Dan Kak Ella cakap, tak bang. Saya tak tahulah bang. Saya nak pergi ambil air. Lepas tu saya nampak arwah mak. Lepas tu time ni laki dia fikir, oi, maybe isteri dia ni macam trauma dengan kehilangan mak ni kan. Baru je hilang mak, mesti isteri dia rasa macam kehilangan. Tu yang rasa sedih sampai terbawa-bawa. Dia pun peluk isteri dia, memang sweet gila lah. Isteri dia macam geram lah. Perempuan ni geram. Sebab apa? Nak sampaikan apa yang jadi, tapi laki bagi benda lain. Kau faham tak? Dia nak ceritanya dia nampak hantu, tapi laki dia pergi peluk dia. Weh, kalau aku nak bagi kaki. Suami dia pun seakan tak percaya apa yang dilalui oleh Kak Ella. Dia pun ajak bini dia naik atas, settlekan apa yang patut. Tapi Kak Ella cakap, since that day memang dia rahsiakan benda ni daripada suami dia. Tapi yang seramnya, sepanjang 40 hari, Kak Ella kira 40 hari tepat, hari-hari, geng, Kak Ella rasa macam dia seperti diikuti daripada segenap sudut. Dia pergi tandas, rasa macam ada benda dekat tingkap. Dia pergi dapur, rasa macam ada benda dekat tingkap dapur. Dia pergi mana lagi, tengok TV, rasa macam ada benda yang duduk belakang dia. Kau faham tak? Kak Ella rasa apa? Kak Ella nampak apa? Kak Ella cakap dia rasa macam ada bayang-bayang mak yang mengekeori dia daripada dalam rumah. Seakan macam bayang-bayang mak ni mencari sesuatu, tapi tak jumpa apa yang dia cari tu. Dia mundar-mandir dalam rumah, luar rumah, dan benda tu berlarutan sehingga 40 hari. Lepas 40 hari, benda tu hilang macam tu je, gaib, dan jadi misteri sehingga ke hari ini. Thank you guys mana yang sudi datang tengok cerita ni sampai habis. Thank you pada mana yang sudi bagi support, yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan awak. Saya minta maaf untuk salah silap. Doakan saya terus berjaya untuk selesaikan projek nak kahwin kita, geng. Korang bantulah saya, geng. Terus subscribe channel saya, teruskan jadi tim puaka. InsyaAllah next nantikan cerita seramnya seterusnya. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Assalamualaikum.